Okay, sekejap Hari ni target kita ke mana guys, Dow Jones? Okay, kita tengok pada market-market yang lepas kan. Okay, nampak situasi dalam keadaan interest rate buat kenaikan apa semua. So, kita ada potensi untuk sambung sell dekat area resistant. So, dekat sini lah area-area yang potensi market buat kenaikan lagi sampai ke sini. So, malam ni apa yang kita nak predict Kalau tengok dekat sini pun dah ada candle apa ni? Ini kita boleh consider sebagai candle reversal jugalah. Okay. Ini kita boleh consider sebagai candle reversal. Maksudnya candle yang menjadikan market boleh buat retracement. Tapi apa-apa hal pun, tengok keadaan, potensi market masih boleh lagi buat sedikit kenaikan sampai ke area resistant. Okay, macam biasa. Saya suka open line chart sikit. Saya tengok sini ada area 1, support become resistant. So, area ni dia dah touch kat sini. So, dekat sini pun dia area ni tengok dia dah touch ke belum. Kalau tanya saya lah, ini adalah zone yang paling sesuai untuk kita entry ataupun untuk kita cari setup dalam zone ni. So, anda kata shadow ke apa ke masuk dalam zone ni, ini adalah zone dia. So, kalau tengok dekat sini, masih ada ruang kekosongan untuk market sampai ke area sini. Kalau tengok H4 pun tak sampai lagi. So, bila market tak sampai lagi, dan kemudian market tak melepasi support, so potensilah bila-bila sahaja market melakukan kenaikan sampai ke atas ni. Okay, cuma kita nak predict market untuk turun sebenarnya, tengok kita cuba tarik trend line. So trend line dah breakout. So bila breakout trend line berlaku secara tak langsung, re-entry zone adalah di area resistant. So ini adalah zone untuk re-entry di area resistant. Untuk time frame H4 ni, zone yang paling sesuai untuk re-entry adalah di area support become resistant. Untuk SNR punya zone. So, kalau breakout SNR punya zone dan breakout area resistant ni, potensilah market naik sampai ke atas ni. Dan pernah tengok tak, biasanya break trend line berlaku bila market buat apa? Buat kenaikan, barulah buat penurunan. View-view macam ni pun biasa terjadi dalam dalam apa? Dalam market So kita mesti berhati-hati. Memang kita nak cari sell dalam keadaan fundamental sekarang. Kemudian kena apa? Dekat US ada kena penyakit apa tu? Penyakit apa? Yes, daily tu ada RSS. Oi. Easy inspirasi. Dia kata dekat daily tu ada RSS. RSS tu apa tu? Singkatan kepada apa tu? Kena monkeypox. So dekat situ situasi macam tu pun menyebabkan apa yang kita faham dari indeks Dow Jones yang Abah bagi tahu dan cikgu-cikgu lain bagi tahu, apa dia? Dalam situasi market ataupun situasi yang menyebabkan orang tak boleh pergi kerja kan, ataupun ekonomi tak boleh ekonomi untuk berkembang, untuk macam orang pergi bekerja menyebabkan risiko. So dekat situlah keadaan market biasanya boleh berlaku penurunan. So saya punya prediction malam ni dalam keadaan macam ni, break trend line ni, malam ni dia potensi naik lagi sehinggalah market breakout support ni. Kalau ada breakout support ni, potensilah dia ke next support dekat sini lah. Mungkin dekat sini terus, ke next support. So ini adalah, tengok zone ni dia dah touch ke belum dia boleh berlaku kenaikan lagi bagi saya. Cuma ini adalah zone yang sesuai untuk cari entry. Ini adalah zone yang sesuai. Saya try deposit terlepas pula.
Siapa dia kon? Resistance break 2 support. Okey, resistance break 2 support dekat daily ni. Betul? Area resistance break 2 support. So memang itulah zone yang agak sesuai lah untuk cari. Okey, kalau tengok daripada apa? Pattern. Siapa belajar pattern? Dekat sini pun ada pattern apa? Ni kira boleh consider sebagai triple top kot. Okey, triple top dan kemudian triple top ni kira agak fresh dekat sini. Kalau tengok pada line chart ni dia triple top. Kemudian dia tak ada situasi macam ni tau. Market buat retracement ke triple top, kemudian market buat kejatuhan. So zone ni masih lagi agak fresh, maksudnya tak pernah disentuh. Jadi ini kali pertama market naik touch ke sini. Okey. Jadi saya tak tengah nak cari account. Tak lepas-lepas lagi. Kejap ya. Tak lepas-lepas lagi nak login account. So prediction saya masih lagi HNS pun boleh consider juga, tapi nampak daripada tu macam agak lebih macam sekarang ni zone ni adalah triple top. Kalau tengok sini dia macam ni. Kalau ambil situasi break trend line yang berlaku, break trend line yang berlaku dekat sini, kita ambil lah antara bucu sini dengan bucu sini, break trend line yang berlaku. Kemudian telah terjadi triple top. Kalau ikut pattern lah, siapa belajar pattern, ini kira consider triple top. So zone untuk re-entry dekat triple top adalah di area sini. Area sini lah. Area market breakout dekat area support ni. So dekat sini, kalau tengok dekat ini adalah area re-entry dia. Kalau tengok dekat sini, entry dekat sini dan TP kat mana? TP di area support. Ini area TP1 dia kat sini. Kalau dia tak lepas support, potensi dia nak lagi. So dekat sini, kalau open candlestick, so market dah touch dah sebenarnya dekat sini. Shadow ni sebenarnya dah touch dekat sini dan dah jadi zone re-entry, kemudian market sampai ke support. So support tak lepas lagi. Memang sebenarnya berharap juga dia apa? Andai kata dia turun malam ni, kira rezeki awal lah. Kan? Cuma ruang kosong untuk dia ke atas tu masih ada lagi. So tak tahu lagi sama ada esok hari ni. Cuma candle semalam close bearish. So candle hari ni potensi untuk bearish. Bolehlah jadi macam tu. So kesimpulannya malam ni berjemaah entry buy. Saya nak cakap entry buy, boleh cuba buy. Okey, saya bagi satu zone. Sekejap jom kita cari kat mak. Oh yalah mak. Dia dah naik dah ni. Sekejap. Saya bagi zone. Stop loss dia dah jauh dah. Kalau saya bagi zone, kalau nak buy sekarang, area nak buy sekarang kat sini. Ini tempat zone yang sesuai nak buy. Stop loss kat mana? Stop loss dekat bawah support ni. Ini adalah zone SL kat bawah ni. So kalau daripada price sekarang ke bawah kita ada lebih kurang 70 pip, 80 pip. SL 80 pip. Dari zone sekarang lah. Kalau nak sell, okey, untuk time frame M5 tak ada setup sell lagi. Time frame M5, time frame M15, M15 pun candle momentum. So kalau candle momentum biasanya dia ambil separuh body kat sini. So kat sini pun boleh consider sebagai zone re-entry. So ada dua lah kalau tengok time frame M15. Ini adalah zone re-entry kat sini. Maksudnya market sampai sini kita entry ataupun korang analisa dulu. Ataupun market potensi sampai ke sini entry. Kalau sampai sini memang stop loss dia kecil sangat lah. Daripada ini sini sampai sini 30 pip je. So boleh layer sepuas hati. So daripada zone sini sampai ke sini ada 50 pip lebih kurang. Daripada ke zone stop loss ada lebih kurang 60 pip. So nak jaga-jaga. Saya tengah mencari account. So aduh, sekejap ya. Account tak dapat-dapat, yes. Harap-haraplah sempat. Try login, tak lepas. Batuk lah saya hari ni. 2-3 hari.
Hujan ni kesejukan. Batuk dekat rumah risau je. Takut kena. Macam-macam sekarang penyakit kan. Uish. Flag. Okey. Kalau nak tahu tentang flag. Flag macam ni sebenarnya. Apa yang diceritakan tentang flag? Flag pattern. Flag pattern adalah satu penurunan yang penurunan yang boleh dijangka jauh. Macam mana saya nak tulis flag pattern Okey. Ini kita boleh consider sebagai flag. Jadi macam ni. Penurunan ni dia turun lama-lama dia makin kecil. Ini kita boleh consider flag. Bila flag pattern terjadi, dia akan jadi menguncup macam ni. Mungkin Cikgu Afiq faham kot. Bukan faham, Cikgu Afiq lebih pakar bab ni. Dia flag pattern macam ni. Daripada besar ni mengecil macam ni, kemudian dia breakout. So bila flag pattern terjadi, kan, semakin kecil, dia breakout je. So kita boleh consider market potensi naik lagi ke atas sehingga mana? Sehingga sekurang-kurangnya adalah resisten yang paling hampir dekat flag tu. Okey, kat sini resisten, sekurang-kurangnya sampai sini. Bermakna ini pun sama zone dengan area resisten ataupun area support become resistant. Naik sampai sini. So potensi kalau breakout, potensi ke naik resisten. Dia kata tak breakout, so potensi jatuh terus ke area support lah. Support H4 lah. So potensi ke bawah. Itu ada salah satu flag pattern lah. Ciri-ciri flag pattern. Flag pattern ni sebenarnya boleh dikatakan retracement juga. Macam ni lah. Ini flag pattern yang agak besar macam ni. Situasi macam ni. Market buat kejatuhan. Daripada besar ni, nampak ni. Lama-lama dia menguncup macam ni. So bila benda macam ni terjadi, kan, dia makin mengecil. So apa yang kita tunggu sebenarnya bila dia market buat kejatuhan, lama-lama dia makin kadang memang dia keluar daripada zone. Tapi garis ni sebenarnya sama je. Kalau ikut teknikal yang kita belajar secara asas pun, break trend line, so kita faham starting untuk pertukaran arah. Tapi siapa yang kaji lebih tentang flag pattern, dia tarik lagi bawah lagi, maknanya lebih detail, mungkin akan dapat setup tu lebih awal lah. So flag pattern ni antara salah satu cara untuk kita layan retracement ataupun macam ni, ini pun boleh consider sebagai flag pattern tak? Tapi dekat time frame H1 dia tak berapa nampak. Kalau open time frame yang lebih kecil, so dia akan nampak situasi flag tu. Okay. Flag pattern ni tunggu di setiap time frame sebenarnya ada setup tu. Kalau kita nak masuk, contoh kita nak sell, kan? Nampak tak? Siapa kata situasi sekarang adalah situasi yang sesuai nak sell? Market tengah buat kenaikan ni. Siapa kata situasi cikgu. Betul juga. Boleh juga consider sebagai ni flagging. Sama juga. Yes. So virus monkeypox ni tak sampai Malaysia kan? So kena berhati-hatilah Sekarang kesihatan macam-macam. Ambil order sekarang waktu untuk ambil order. Waktu untuk ambil order. Saya nampak so kita tak tahu kan waktu open market macam ni. Cuma saya boleh consider dengan kenaikan yang macam ni. Okay, so kita boleh masih fokus pada buy dan stop loss dekat bawah support lah. Andai kata market breakout area stop loss, memang potensi dibuat kejatuhan lagi. Selagi tak breakout area stop loss, masih lagi fokus buy. Kalau saya lah, kita nak buy kat mana? Nak buy di area support. Ini adalah area support dia di time frame M15. So dekat sini pun ada area support di time frame M5. Ini ada area support. Okay, so untuk malam ni kira buy ni mungkin scalping. Tapi untuk long term dengan keadaan fundamental, dengan keadaan dengan keadaan fundamental dan keadaan interest rate, fokus untuk cari sell. Cari sell kat mana? Ni sebenarnya Cikgu Afiq dah tanda. Kat mana Afiq? Area mana kau punya zone sell ni? Saja Cikgu Afiq ada dalam ni kan? Kat mana Afiq? Kat FE 123 ke? Ke 138?
Zon gaduh-gaduh. 1236. 1236. 1236 data Syah. Oh, 1236 dah touch. So kalau touch lagi zone tu bermakna itu adalah zone untuk kita mulakan apa? Mulakan re-entry sell lah. Tak dapat lah. Ada, ada account lebih tak? Aku punya account tak boleh login lah, pelik lah. 230. Ish. Kejap batuklah sikit. Tak ada. Account ni tak boleh login. Sekejap. Tak menarik pula saya tak ada entry Sekejap kita mencari akaun. Akaun siapa ada kat sini? Kita boleh cari. Kita boleh pinjam akaun siapa ada kat sini. Pinjam kejap. Akaun, open akaun. Tapi guys, bulan lepas ada bulan bukan nak cerita saja nak cerita. Bulan lepas bulan yang saya agak koyak sikit Bulan lepas saya asalnya perlukan 15 akaun tu. Berapa ni? Load 15k. Boleh. Last 15k tak ada. Apa nak load? Ni akaun standard ke? Akaun standard ke akaun apa ni? Akaun standard. Akaun standard. Try lah $20, $30. Ni bukan Abah Cik Iman, Cik Iman. Abah esok insyaAllah. Dia umur 20. Bye. Apa yang saya tengok potensi market buat kenaikan lagi. Oops. Okay. Ni akaun berapa ni? 846. 846. Banyak akaun kat sini. Sekejap Berapa Afiq? Tengok kat sini. Saya tengok daripada situasi market. Okay, macam ni. Kalau nak sell dulu pun boleh. Nak sell dulu stop lah atas resistance lah. Tu je. Nak sell dulu. Standby stop lah atas resistance. Target sampai mana kalau nak sell? Target sampai ke support. Kalau nak sell, target sampai ke support. Anda kata market sampai support, boleh buy target ke next resistance. Ini seminit lagi. Mana Cik Afiq ni? Saya mampu masuk 1 sen je. 1 sen ke 2 sen? Okay. Open market. So tengok pada situasi ni, market di area resistance become support. So potensi market buat kenaikan lagi. Cuma kat sini, tempat yang paling sesuai untuk re-entry adalah di area support. Kalau time frame M15, maknanya dekat sini lah kot. Di atas juga dah kat sini. So boleh juga nak masuk buy. Akaun 46 sen je. Okay. Sell sampai ke area support. Breakout je zone, breakout je support ni. Area ni. Breakout je support ni boleh consider untuk penerjunan terus. Sebabnya apa? Kalau kita tengok di sini, ini adalah trend line. So, anda kata breakout support ni,
potensi lah market buat penerjunan terus. Selagi tak breakout support, bila-bila masa je market boleh penuhkan ruang naik ke atas semula. Tapi daily lah, daily punya close ni semalam bearish, hari ni pun bearish. Saya rasa ada kemungkinan dia buat penurunan pun potensi. So dekat sini tengok, okay, support ni breakout ke tak breakout? Kalau tak breakout support ni, boleh buy. Okay, andai kata breakout, kita boleh tukar position pada sell. Saya tak boleh. Okay, sekejap Okay, market breakout support. So, bila breakout support, kita target potensi untuk sell. Kenapa tak boleh close guna ni ya? Alamak. Dia tak breakout lah. Ini trend line dia. Selagi dia tak breakout area support, maksudnya breakout tu close lah. Close bawah support ni. Kalau dia close bawah support, so potensi untuk sell. Sambung sell sehingga ke mana kita tak cari zone target dia dekat, okay, saya open line chart jap. Saya cari zone target dia sampai ke sini. Okay, ni dekat H1 punya ni. Tak boleh padam lah. Dekat H1 punya support dekat sini. Okay, tengok jap. Tak lepas. Dia tak lepas. Sekejap Ini zone re-entry ni. Kalau ikutkan zone re-entry buy sekarang ni, zone re-entry buy. Dia tak lepas. Sekejap, kita tengok kat sini berapa. Ni M5. Bagilah dia break. Kalau dia break, boleh cari sell. Kita try sell. Kalau macam ni stop loss dah agak tinggi Saya tengok zone stop loss yang sesuai. Paling kecil saya boleh tak stop loss. Dah tak ada dah. Ini area resistance. Potensi sampai atas ni. So stop loss yang boleh sesuai dekat atas area resistance ni. Nampak? Ini adalah area resistance. Ini resistance. So market breakout balik area resistance. So potensi naik ke atas. Nampak? Ini trend pun dia tak break Trend line pun dia tak break lagi. Dia tak break trend line. So saya nak cut ke saya nak hold. Tengok Kalau breakout area sini, bermakna saya boleh cut. Kalau breakout area ni saya cut. Ini kira momentum, agak momentum sell lah. Okay. Breakout kita tambah lagi lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breakout support kita tambah lot. Tak breakout, kita biar je. Okay, kalau dalam zone yang sesuai untuk cari buy, contoh macam ni kan. Ini adalah support dan ini adalah trend line. Andai kata kita nak cari buy, apa yang kita perlukan adalah signal. Kita perlukan adalah contoh-contoh candlestick candlestick reversal ke, engulfing bullish engulfing ke. Selagi tak ada bullish engulfing, bermakna fokus masih pada sell. Macam ni kita dah ada satu zone SL yang agak kecil kat sini. Okay, sorry Tadi saya kata memang nak pakai buy, tapi market dah breakout area support. Saya dah beritahu tadi. Anda kata breakout support, so fokus tukar arah pada sell. So dekat sini, ini adalah resistance. So resistance ni adalah tempat yang paling sesuai untuk letak SL dekat sini. So apa? Anda kata market retrace. So SL itu adalah tempat yang paling sesuai. SL. Tapi M5 ni dia dah breakout support, so target lah dia pergi ke next support. Okey, ini adalah next support yang potensi dia capai. Tapi tak close lagi lagi seminit lagi. Okey, seminit dia close, dah breakout area support. Dah breakout sini. So kita berharaplah dia terjun lagi. Saya buy dekat akar tapi stop loss still tempat yang sesuai lah. Ini tempat yang sesuai untuk letak SL.
Dup, 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 dup. Langgar SL, kita cut je. Saya memang jenis cut. Kalau langgar tempat zone SL, biasa saya cut. Kalau dia tak nak langgar tempat SL, biasanya dia akan pergi ke next support. Itu je lah. Okay. Okay, kat sini ada satu HNS. Nampak ni? Ni ada HNS kecil ni. Zone ni HNS. So, kita boleh consider ini adalah zone TP1. Sampai di situ, TP. $20. Kena layer lagi sampai situ. Boleh layer. Selagi tak sampai, layer. Selagi tak sampai, entry. Selagi tak sampai, entry. So, siapa berani? Selagi tak sampai, entry. Misal kata korang mesti rasa macam, nanti kalau retrace macam mana? Kalau retrace macam mana? Betul tak? Kalau retrace sampai ke zone SL, cut lah. Kan? Tapi kalau dah terlebih layer, nak cut macam mana? Tunggulah broker cut kan. Broker tolong cut. Okay. Okay, dah sampai TP1. TP1 ni dekat sini. Tempat saya tanda ni, marking ni. Sebab sini ada HNS, bermakna secara tak langsung ada potensi untuk dia retrace balik. Bermakna dengan kata lain, dia adalah support di time frame, mungkin time frame yang lebih besar lah. Macam M30 macam ni. M15, ada support dia. Okay, ini berdasarkan line chart ataupun candles. Kalau Cikgu Afiq dia tengok ni, baca ni. Okay, kat sini pun ada engulfing. So, tengoklah. Ikutkan saya consider dia dah sampai. Tadi $20 tak nak close. Okay, dah $20. $20 Ini kalau pakai constant ni, layer. Okay, dah sampai TP1. Tengok $30. Dia breakout tak? Sampai TP je lah kan. Sampai TP, kita TP beberapa entry, TP, entry, okay. Dah, saya tinggalkan yang satu je. Aduh. Mana yang 10? Sekejap Tak ada yang 10. Yang satu sen je ditinggalkan. Nasib lah. Saya tak tengok. So, next entry. Siapa nak cari entry? Kenapa Fik? Dia tak boleh padam ni? Kan ada benda ni. Sekejap saya nak padam lah indikator ni. Indikator apa ni? Fik nak pandang indikator ni macam mana? Aku jadi tak boleh ni lah. Object list. Sekejap. Okay. Okay, tengok di time frame M5. Untuk siapa yang tak dapat entry lagi, okay, ingat kita nak re-entry ataupun kita tengok market dah buat kejatuhan macam ni, kita nak re-entry. Okay. Biasanya market akan retrace di tempat dia breakout. So ini adalah zone breakout. Dengan market pergi ke sini, ini adalah zone re-entry dia. Tapi kalau momentum tu terlalu strong, biasanya cukup di time frame M1 je. So dekat M1 macam ni, kita nak tunggu apa dekat time frame M1? Dekat time frame M1, kita nak tunggu market naik dan buat penurunan. Dia starting buat turun macam ni, kita boleh layer macam tadi. Contohnya lah. Dia turun, dia naik je sikit, kita boleh layer macam ni. So dekat sini M5 ni, kita tanda area zone untuk re-entry dekat sini. Cari satu zone untuk re-entry. Lagi seminit. Okay, kat sini ada zone entry untuk siapa-siapa yang tak sempat entry. Malam ni hanya biru. Biru baru biru ke ataupun dari tahan merah dari semalam. Iwan Suzy. Ini kata list. Tak apa. Saya tengok okey je ni. Okey, re-entry dekat sini. Cari balik zone yang kedua untuk re-entry. Okey. Dekat sini, saya rasa dekat sini sesuai lah nak re-entry. Sampai sini kita cari setup, sini pun boleh. Sampai sini pun boleh cari setup. Kalau dia nak pergi, dia pergi. Kalau dia bagi zone re-entry, dia akan bagi. Macam ni, insyaAllah dia akan bagi. InsyaAllah dia akan bagi ya. Saya rasa dia akan bagi ya. Selagi dia tak breakout support. Support ni jangan breakout. Kalau tak breakout support ni, nampak ni. Breakout.
Kalau ada breakout memang dia turun terus je lah. Sekejap Nampak? Dia nak breakout tak nak? Try lah. Dia tak nak breakout, kita letak 10 sen. Kita buy 10 sen, letaklah stop loss bawah ni. Kan? Kan dah dapat dah entry. Buy scalping. Ni nama scalping. Nak buy sampai mana? Kita nak buy sampai tempat re-entry tadi. Ini sebenarnya ambil peluang je lah. Tak payah lama-lama. Asal profit je, ambil contohnya lah. Okey, dia tak nak turun. Kan dia dah touch 1, 2, 3, tak nak lepas-lepas. So kita target nak re-entry ni dekat M5 punya resistance tadi. Okey, ni M1 stop lah bawah ni. Kalau contoh, saya adalah berapa kali keadaan layan retracement macam ni. Tapi layan retracement ni agak bahaya. Kadang kita harap market naik ke atas resistance. Tapi sebenarnya market kadang tak pergi pun. Bila market buat momentum yang agak strong macam ni, kan kadang-kadang dia nak touch resistance ni, kadang-kadang dengan shadow je dia touch. Kadang-kadang dia tak touch langsung pun. So sebenarnya bahaya untuk layan retracement, melainkan kita tahu risiko kita dekat mana. So macam ni, contohnya saya tengok dia ada satu candle apa ni? Ini kira candle reversal candle. Kalau tengok kat sini, sekejap ini boleh consider sebagai candle reversal. So market touch kali pertama, dia tak breakout area support. Support tu nak tengok macam mana? Support tu tengok kat line chart ni. Ni support ni. Dia try break, tak break. Try break, tak break. So saya letaklah buy. Kalau tak nak break, dia jadi macam tu. Kalau saya layan retracement lah. Letaklah buy. Dia tak nak break, kita letak buy lah. Tapi bila-bila masa je market boleh breakout. Kerana market tak sampai pun dekat area re-entry tu. So kalau dapat setup, entry je lah. Okay, tengok support ni. Untuk dia market ni turun, mesti kena breakout support. Okay, selagi tak breakout support, macam mana nak turun kan kalau tak breakout support? Kita tengok macam ni, kerana dia tak touch pun area sini. Dia teruslah pergi. So kalau dia terus pergi, tapi ni dah ke bawah sangat. Nak lepas ke tak lepas? Nak lepas cakap nak lepas. Sell dekat akar. Waktu market berjalan, adakah kita boleh sell? Boleh juga sell waktu market bergerak ni. Janji kita faham SL kat mana? SL ke atas resistance. Sebab apa SL atas resistance? Sebab kalau market breakout area resistance, mesti dia akan pergi ke naik resistance. Jadi kita sell lah. Waktu market bergerak pun kita boleh sell. Janji kita faham dekat mana nak letak. Yes, Azril Osman, yes, saya Cikgu Iman. Betul-betul. Yes, saya. Ikhwan Suzi, daripada semalam pedih Ikhwan. Semalam pedih sampai hari menahan merah ke apa? Menahan ekor merah ke apa? Okey. TP tamak TP tamak. Oh, Najib Rasli kata TP tamak. TP tamak. Oh, dah sampai TP tamak ni, Najib. TP tamak breakout lah. Sekejap H4. H4 dah nampak dah breakout. So, kalau tengok dekat sini, ini adalah tempat yang market sesuai untuk pergi dekat sini. Okay, daily close, daily. Okay, daily close pun dah okay dekat sini. Okay, stop loss dah ada. So, biar je lah. Okay, ini dah touch area support. Support ni kalau breakout ni pun best juga. Tengok breakout support bermakna yang momentum sell. Okay, market kalau buat satu momentum sell macam ni, biasanya dia akan lajak sampai pukul 11 atau pukul 12. Korang jangan tiba-tiba berani-berani lah nak cari buy, retrace sikit. Tak payahlah. Buang masa je. Ada sell. Sama tujuan. So kalau macam ni dengan market momentum, janganlah nak cari apa? Nak cari buy, scalping buy. Korang tinggal cari kat mana nak cari re-entry sell je. Tengoklah zone mana yang market breakout, zone tu lah jadi tempat ataupun zone untuk re-entry. Tempat mana dia breakout, tempat tu kita re-entry. Cikgu Afiq dia bukan ada, saya tahu Cikgu Afiq dia banyak insurans kat atas tu. So macam ni, okay, ini adalah waktu market retrace. Okay, retrace biasa kalau dengan momentum macam ni, momentum sell macam ni, retrace dia
Kita kena cari retrace yang dekat-dekat je. Kat mana tempat-tempat untuk dia retrace. Tempat untuk dia retrace. Takkanlah pergi sini kan. Jauh lah pula. Kena SL lah dulu kat sini. Okey, sini pun tempat dia. Sini pun zone support breakout. Area sini nampak ni support ni. Ini pun zone support breakout. So dekat sini tempat breakout. Jadi kita tunggu je tempat market breakout. M5 nampak tak? Saya rasa M5 pun ada kat sini lah. So dekat sini tempat market breakout. So dekat sini lah kita tunggu untuk re-entry. Okey. H1 janganlah dia buat shadow kan. Okey, sebenarnya ini dah zone TP yang sesuai untuk siapa-siapa yang sell tadi, ini adalah zone TP yang paling sesuai dah. Okey, ini adalah zone penentu sama ada market nak turun terus ataupun tak. Ini memang support ni. Okey, kita memang berharap market turun lagi. Okey, tengok zone re-entry. Ini ada zone breakout. So, kita cari setup dekat zone breakout. Setup kat zone breakout nak cari macam mana? Open time frame kecil. Kita nak tunggu apa kat time frame kecil? Kita nak tunggu dia bagi apa? Dia bagi signal. Kita tunggu bagi signal je. Just. Macam mana nak buat horizontal line shot? Maksudnya macam ni Horizontal line shot yang mana Okey, ini kalau engulfing, kalau dia jadi engulfing, kita consider sebagai sebagai setup ataupun sebagai signal lah, signal cell lah. Kalau dia keluar signal cell macam ni, kita boleh consider entry cell. Seminit kan? Tengok Sekejap. Dia mesti breakout area shadow ni. Kalau dia nak buat engulfing, kena breakout shadow. Dia tak boleh tak breakout shadow ni. Engulfing nak complete, dia kena shadow ni kena breakout. Shadow sebelah ni. Shadow apa ni? Shadow ni dia kena breakout. Okey, dia dah breakout shadow. Okey, kita letaklah sel. Sambung sel. Stop loss kat mana? Kat sini stop loss yang paling hampir saya boleh letak kat atas ni. Ini stop loss paling hampir lah. Saya boleh bagi. Stop loss yang paling kecil sekali. Tapi kalau korang hentak besar, kena stop loss tu masalah juga kan. Bermakna dekat sini, memang kita harap market sampai ke zone. Tengok zone. Kerana capai, kerana tak capai. Tapi dah ada signal, kita try lah. Betul tak? Dah ada signal sell ni, kita try. Dia kata market breakout. Sebab apa stop loss ke atas ni? Sebabnya ini adalah zone sell. Ini adalah signal sell. Kalau market breakout signal sell ni, bermakna signal sell ni kira boleh consider sebagai batal lah signal ni. Siapa yang sanggup nak layer? Okey, saya nak nipiskan saya punya SL. Sekejap saya letak SL, satu SL dekat atas ni, atas candle bull ni. Market breakout area tu saya cut loss. Kalau siapa yang berani lah. Ini cara-cara saya tengok market lah. Breakout area zone SL ni. Kena zone SL ni saya cut loss. Zone SL ni paling hampir ni lah. Kena je saya cut. Selagi tak kena saya hold. Entry yang banyak-banyak ni. Entry yang banyak-banyak ni. Layer ni. Kena je zone SL saya cut. Kalau tak kena, alhamdulillah lah. Nak TP kat mana? Kita tengok TP1, TP1. Saya memang ada TP1. TP1 kat support. TP1 dekat area support. Itu adalah area TP1. TP1. Come on lah. TP1 lah. TP1. Lupa pula. Market kalau dia tak nak. Lupa pula satu benda. Market kadang-kadang dia tak touch support kalau dia nak naik. Kalau dia tak lepas support ni, bermakna dia potensi lah naik ke atas lagi sikit.
Dia close macam tu pula. Bermakna apa? Sekejap. Tak sempat nak menipi. Laju sangat. Go. Dia tipis sikit-sikit kan. Sekurang-kurangnya adalah take profit. Tak lepas. Dia tak nak lepas support lah. Kalau tak nak lepas support, ini tak nak lepas support. Nampak ni, support ni tak nak lepas. Dia kedegilan lah. Maknanya dia nak retrace potensi dah sampai ke atas ni. So kalau dia nak retrace sampai atas tu, kita bolehlah kalau nak cut dulu. Nak cut. Selagi tak langgar SL ni, selagi itulah saya hold lagi. Come on. Takkan langgar SL. Nampak? Ini shadow ni kan? SL pun dah boleh rendahkan kat bawah ni. Okay. Itu SL saya. SL kecil-kecil je. Tambah layer. SL kat atas tu. Sekarang breakout support. Come on, breakout support. Kita suruh dia breakout. Korang tak nak join ke layer banyak-banyak ni? Korang tak nak join ke layer banyak-banyak ni? Dia tak lepas lah guys. 1, 2. Okay. Lepas. Tepuk sikit. Bagi dia lepas. Korang pula yang debor kan? Saya stop loss dah ada dah atas ni. Tak ada saja tepuk bagi dia jatuh. Saya stop loss kecil ni je. Dia duduk-duduk kan. Dah, come on, dia break. Dia tak nak break. Korang tipi-tipi lah, korang takut Saya tepuk. 157. Dah $20 lagi. Dia jangan turun lah ni. Dah macam ni punya gaya. Okey. Okey tak? Siapa yang full lega Siapa yang layer banyak-banyak tadi? Ada siapa yang layer banyak-banyak? Come on lah, terjun. Dah breakout support kan? Okey, next zone re-entry. Zone re-entry next kita dekat. Ya Allah, sedapnya. Abang nak tengok aircon. Zoom. Ni kau apa ni? Dah penuh. Abang banyak insurans kat atas. Penuh aircon. Okey, tengok aircon ni je lah. Okey. So, macam mana? Mana yang lain? Apa dia? Tengok ni. Aircon Hafiq ke? Poci. Cik ada majlis apa lah. Ini jauh ni guys. Jauh ni. Bob. Kabur Bob. Okay. So macam mana malam ni? Walaupun sebenarnya entry saya lambat lah sikit. Kalau ikutkan kan. Betul tak? Mana ikut cakap Hafiq tu ni? 3. 4, 6. Kalau ikutkan saya punya entry agak lambat lah sikit tadi. Betul tak? Tapi saya perlukan confirmation lah. Sorry Saya perlukan confirmation untuk market sama ada nak terjun ataupun tak, mesti kena breakout area support. So nampak zone stop loss yang kat atas ni bolehlah tarik. Jom lagi. Ini sampai tu saya cakap kalau dia dah buat momentum sell sampai pukul 11, 12 lah dia ni. Janganlah nak cari-cari buy. Cari tempat untuk zone, cari zone untuk re-entry sell je kat mana yang sesuai.
Okay. So kalau macam ni, siapa yang rasa macam alamak rugi pula tak entry. Jom kita cari kat mana zone untuk re-entry sell yang paling sesuai. So kalau dekat time frame M5 ni kat sini ya, area tempat market breakout, area support. Tapi kalau ada momentum macam ni, momentum yang macam dah tak nak retrace ni, nampak ni, dia turun, dia buat area SNR sendiri, dia turun lagi. So kat sini tak layan lah benda ni. Dia tak layan dah resistance tu. Kerana dia buat resistance sendiri je. Ataupun korang kena tarik. Korang kena tarik trend line sikit. Nampak ni. Tarik trend line. Dia breakout trend line. Potensi lah dia naik ke sini. Selagi tak breakout trend line. Ataupun cara nak entry lagi satu. Korang tanda dia support. Breakout je support. Entry lah. Ataupun cara lain. Saya tunggu. Antara cara lain. Kalau market buat retracement. Korang tinggal tunggu candlestick reversal je macam ni. Okay, biar market buat retracement. Retrace, kalau dia sampai atas ni retrace, dia buat satu candlestick macam ni. Candlestick macam ni. Ni. Dengan kata lain, set up sell punya candle lah. Sekejap Low battery low. Sal, mana kau punya ni Charger. Oh, habis Sal? Sal, kau macam mana? Battery low dekat mana? Tak connect ke apa? Oh. Masuk kat mana? Oh, ni. Sama je. Ui, TP 31 Ogos. Boleh lah. 31 Ogos Merdeka tu kita ni. Okey. Dekat sini. Korang nak, kalau dah yang profit atas-atas tu, korang nak TP dulu pun sebenarnya boleh. Dia sebenarnya boleh apa? Entry, re-entry, entry, re-entry. Tapi kalau yang dah tinggal jauh macam ni, okey. Bolehlah nak BE. Saya layan lah korang untuk cari re-entry. Okey, macam ni. Okey, ni tak ada signal kan? Tinggal tunggu signal je. Candle tengah momentum. Signal tengah. Okey. Ini pun tempat yang sesuai untuk cari re-entry je ya. Jadi okay, dia naik, biar je dia naik. Tengok kat sini. Okey, kita perlukan satu candle reversal ataupun satu candle yang menunjukkan signal sell. Candle yang mudah nak cari macam ni. Candle engulfing ataupun market buat orang panggil apa, low liquidity macam ni. Kalau dia buat satu candle yang dah kecil, candle yang dah kecil bermakna potensi lah dia ni. Potensi lah dia turun. Okay, nampak ni. Kalau dia buat satu candle yang dia close macam ni je. Sekejap dia tak close lagi. Tunggu dia close. Tunggu dia close. Dia close tak cantik lah. Kurang cantik. Kita perlu tunggu candle ataupun dia buat satu engulfing yang macam ni pun sebenarnya dah agak okey dah. Untuk mulakan re-entry. So dia tak adalah ralat sangat korang hold position, tiba-tiba kena BE, hold position, tiba-tiba kena SL, nak entry balik. Maknanya dah dapat profit, boleh TP. Saya rasa dah ada signal lah tu. Dia hampir-hampir jadi signal ni. Bolehlah, hampir-hampir pun kita try lah. Sebab apa? Stop loss dah ada. Stop loss kat mana? Stop loss kat atas ni. Kita bubur stop loss atas tu. Layer banyak sangat. Kita letak 1-2 entry je. Bagi jadi engulfing lah. Itu nak consider engulfing pun macam tak berapa engulfing sangat tu. Tapi bolehlah. Bolehlah letak entry. Tapi stop loss ni agak ketat sikit lah kat sini. Okey.
Dia pergi pula. Dia pergi lagi. Siapa yang nak suruh saya full margin akaun ni? Ini akaun Cikgu Afiq bagi ni. Cikgu Afiq dia apa? Diserahkan kat saya akaun ni. Rasanya macam nak suruh tekan sampai habis ni. Okey, signal tak berapa complete sangat, tapi saya tak tahu pattern ni, tapi nampak gayanya yalah bila bullish close kemudian tak maksudnya tak breakout area ni, area shadow ni, masih consider untuk seller sambung. So kita masuk dengan SL yang rapat-rapat. Saya letak SL rapat-rapat ni tujuannya adalah untuk siapa yang baru join kan dan nak join entry, sekurang-kurangnya risiko korang tak terlalu besar. Korang faham risiko, nak kecilkan risiko dekat mana. Tapi janganlah ikut saya punya layer banyak-banyak ni. Saya layer korang layer, saya layer korang layer. Nanti korang punya equity tak cukup, saya punya kalau saya cut loss saya rasa masih cukup lagi. Okey. Okey, dia macam ni punya close pun. InsyaAllah lah terjun lagi ni. InsyaAllah. Sorry guys, batuk lah. Okey. Siapa ada re-entry lagi? Siapa ada masuk re-entry baru ataupun hold je? Kalau tengok situasi sekarang, masih close dekat support lah. So close-nya dekat support lagi. Malam ni breakout lah. Close dekat support ni harap dia breakout lah. Tengok candle H1 tadi dia close dekat area support ni. Candle H1 dia close dekat area support. Kalau macam ni market dia potensi naik ke atas lagi sikit. So kalau macam tu saya tengok situasi macam ni, saya akan tengok keadaan dulu lah. Untuk saya wholesale tu saya tengok keadaan dulu. Dia boleh retrace lagi sikit ke atas lagi sikit. Tak sempat nak TP ni. Tengok keadaan, go. Ini punya SL kat atas ni. Kalau macam ni saya cut dulu. Okey, kalau macam ni saya cut retrace. Kalau dia breakout resistance ni saya cut. Okey, saya cut dulu. Nanti saya cari setup lain. Kita cari setup lain dekat mana nak cari setup lain ni? Sebab candle H1 ni, H1 punya candle ni dia close ni tak breakout area support. So potensi lah dia buat retrace dulu. Kan? So retrace ni kat mana lagi? Okey, ini adalah zone yang dia tak touch lagi ni. So zone tu dia tak touch lagi. So kita tunggu je lah. Dekat area situ lah. Tempat yang paling sesuai untuk re-entry. Dia tak break lah ni. M5 punya resistance ni. Tapi tak apa, kita tunggu signal sell je. Kalau paling cantik dia ada engulfing macam ni. Itulah paling cantik nak sell. Siapa yang ada cut tadi? Siapa yang cut? Saya rasa dia tak lepas resistance ni. Tak lepas ni. Tak lepas resistance lah. Saya cubalah lagi. Tak lepas resistance. Stop lah kat atas tu. Satu entry je. Live trade dengan saya ada buy, ada sell. Tak ada buy sell. Yang ni tak ada buy sell. Yang ni saya fokus sell je. Sebab apa saya fokus sell? Sebab candle ni momentum lah. Kita consider sebagai momentum. Kalau tengok dekat sini, ini adalah buyers. Betul tak? Ini adalah buyers punya candle. So ini adalah seller punya candle. So candle seller ni strong. Bila candle seller ni strong, so kita dalam market ni apa yang kita perlukan adalah cari dekat mana tempat yang sesuai nak re-entry sell sahaja. Sehinggalah
Sehinggalah andai kata ada satu candle yang breakout area sini. Dia membatalkan apa? Dia membatalkan strong sell ni. View strong sell ni, dia batalkan view tu ataupun dia batalkan setup strong sell ni. Kat sinilah baru pertukaran arah boleh berlaku. Maksudnya ini resisten dia. Andai kata breakout, barulah pertukaran arah tu berlaku. Potensi naik ke atas lagi lah. Selagi tak breakout, kita cari dekat mana peluang untuk re-entry sell. Cari peluang je lah. Kat mana ada peluang, kita cari. Oi, Iqbal ada buy kat bawah. Itu dah advance tu. Buy kat bawah sebab apa? Set signal. Kalau nak consider daripada trend line pun macam boleh lah, boleh. Boleh juga consider daripada trend line. So, ini market sedang buat retracement. So, bila sedang buat retracement, kita carilah point entry dekat mana. Ataupun boleh saja buat analisa tentang trend line. Nampak tak trend line kat sini? Nampak tak? Trend line ni jelas. Jelas trend line ni. So, kalau market breakout trend line ni, bermakna apa? Okay, dia kena SL lah. Kalau market breakout trend line ni, bermakna apa? Bermakna dia nak turun lah. Selagi tak breakout trend line ni, dia nak ke mana? Dia nak naik ke atas. So, nak naik ke atas sampai ke mana? Sampai ke area resistance. Ini adalah resistance dia. Ni, dia dah breakout. Dia nak naik ke resistance. Yang saya tengok potensi, dia nak pergi area sini. Area support become resistant. Dia nak pergi ke atas tu untuk dia retrace. Sebab kejatuhan daripada open market tadi, open market buat kejatuhan 239 pip. 239 pip dia buat kejatuhan. So dekat sini kita nak tunggu untuk re-entry je. Tak lepas ni, nampak ni. Ini support. Ini pun support, tak lepas. Tapi momentum adalah momentum sell. So momentum sell ni kita tunggu je lah. Okay. Bermakna dekat time frame M5 ni, apa yang diperlukan adalah signal sebenarnya. Signal. Please signal lah. Please. Ni dah nak close signal lah ni. Ini kalau keluar signal sell ni, boleh cuba untuk sell. Okay, macam ni. Ini dah keluar signal kan? Okay, bolehlah cuba untuk sell. Nah, guna engulfing je. Stop loss kat atas ni. Okay, stop loss dah ada. Okay, ni dah ada signal engulfing. Engulfing ni consider sebagai signal lah. Signal sell. Kita nak tunggu, nak entry tunggu signal je. Bermakna kalau signal sell ada dalam chart, dia breakout signal sell punya signal tu, makna batal lah setup tu. Okay. Belum cut. Yang belum cut hold je. Kalau yang masih lot tak berapa besar, hold je. Sebab momentum sell tu masih ada. Masih menunjukkan momentum sell. Okay, so dekat sini, siapa yang saya rasa semua dah join live trade ni sampai berbulan-bulan kan? Ke ada yang first time? Siapa yang first time? Takkanlah ada yang first time kot. Oh, Hasanul Aiman first time Masih ada ke first? Satoshi pun first time. Oh, ada siapa lagi first time join live trade? Wali Halim. Dah keempat. Baru join petang tadi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. 6 orang. Lagi. Faiz Isa pun baru join. First time join. Syafiq. Join Danuk. 6 orang. Lagi. Siapa yang first time? First time join live trade. 6 orang. Lagi. 7. Ramai lah juga. Lagi. Siapa lagi baru first time join live trade, first time entry sama-sama? 8 orang. Petang tadi rasa tak ada. Lagi. Oi, mengejutlah dia turun. Dia turun mantul macam tu je. Belum depo je.
8, 9 orang. Lagi-lagi siapa yang baru first time join? Ramai juga baru join. Berhuhu apa? Woi, sekali dia libah macam tu. Shit, betul. Apa? Tak ada. Dia turun macam tu, sekali dia libah macam tu. Oh, dia naik balik. Dia libah-libah lah guys. Ha. Korang ada buy lot besar ke? Lepas kat support ni. Few minit. Kilo. Okay, ini pun kalau macam ni punya candle pun, kalau dia buat shadow panjang macam ni, kalau dia dekat time frame besar, ini pun salah satu signal yang boleh korang consider sebagai market dah buat arah untuk turun. Tapi tak tahulah turun dia bila. Zup, zup, zup. Tak sempat nak close. Ingat $20 nak close tadi. Dia tak sempat nak close. Lok balas dendam Saya tak sempat nak close lah tadi. Boleh. Hold je, hold. Kita hold dulu. SL dah ada kat atas ni. So, biarkan saja. TP tamak 3222. Uish. Najib punya nombor tu. Boleh tikam tu Najib. Nombor tu. 322 Kita tengok Najib punya 32222. Kat situ. Oh, area support. Okay. Consider lah kat situ. Tengok situasi ni pun. Market dah macam ni. Hold je lah. Siapa nak tambah entry? Siapa nak tambah entry dengan stop loss ni? Stop loss dah boleh ubah dekat atas ni. Ini dah boleh BE dah ni. Stop loss dah boleh kat atas tu. Lihat betul support ni. Support H1 nak break. Oh, dekat M5 stop loss dekat atas ni. Sorry. Tak sempat nak close. Tak sempat nak close tapi tambah lagi. Sebab tengok dia nak turun. Macam ni kan. Ni ciri-ciri dia nak turun. Cubalah tambah lagi kan. Nak rezeki lebih. Konon-kononnya. 98. Tapi kalau langgar SL, redha je lah Langgar SL, redha je lah. Okay. Dekat hampir 10 orang juga tadi yang baru join live. Okay. So, antara yang ramai-ramai yang baru join live ni, berapa lama pengalaman korang dalam trading dan berapa lama korang ikut ataupun korang follow mana-mana orang lah. Korang follow apa? Follow dia orang punya signal, follow dia orang punya live trade, follow apa yang dia orang buat. 3 tahun. Iqbal dia 3 tahun Iqbal takkanlah baru join. Iqbal Baki ni student, pernah jadi student saya ke? Iqbal. Oh, tak ada. Sebab saya ada student nama Iqbal juga. Dah 3 tahun 2 tahun cikgu. Cikgu Iman cikgu pertama saya. Oh, Ismail. Mail. Mail 2 tahun dah Mail Mail so far macam mana Mail? Okey tak Mail? Geng hotel Everly macam mana? Geng hotel. Geng. Korang panggil korang punya apa ni? Oh ya, Anti-City 2019. Lama ni. Oh, bulan lepas dapat join. Tengok macam ni.
Kalau ikutkan macam ni, kalau saya lah, saya layer-layer besar-besar biasa macam ni, saya tengok zone SL kat mana nak letak SL. Sebab market kalau dilibas, dia libas je. Sup. Dow 30 indeks Dow Jones. Indeks Dow Jones. Kalau ada setengah-setengah broker dia tulis DJI 30. Setengah broker dia tulis WS 30. Semua sama. Ada setengah broker dia tulis US 30. Semua adalah indeks yang sama. Faiz Issa. Itu adalah indeks Dow Jones. Adalah indeks-indeks yang sama lah. Congrats. KLCI tu CFD. KLCI CFD kan? Yes. KLCI tu CFD. Tapi KLCI tak boleh trade lah. Korang boleh trade KL apa-apa yang ada dalam KLCI. Dia ni sekejap ni. Tekak aku gatal lah. Spray tu kau bawa. Turunlah lagi. Takkan nak angkat SL. Dia turun lagi. Dah. Sama. Dow US 30. WS 30. Dow 30 semua sama. Oh, pernah trade di extreme market ke? Kenapa Iba cakap, cikgu pernah trade di extreme market ke? Kenapa Kenapa tanya Pergerakan Dow Jones dengan Nasdaq biasanya sama lah. Biasanya sama. Kerana arah biasanya kalau dia ikut fundamental semua sama kan. Arah kadang-kadang agak berbeza. Mungkin ada yang lambat, ada yang cepat. Korang kena faham Dow Jones tu apa, indeks Nasdaq tu apa. Indeks Nasdaq tu semua indeks yang ada dekat dalam Nasdaq 100 tu adalah company berkaitan dengan teknologi. Okey, cuma nak compare cikgu. Tradefield dengan associate market. Macam associate market kalau hold ada dividen macam ni. Yes. Associate market kalau hold ada dividen. Syarat dia hold buy sahaja. Sama juga dengan Tradefield. Tradefield pun kalau hold position untuk buy, hold position untuk buy ada apa? Ada dividen. Tapi sekarang tengah request lah. Kita masih lagi, tim JSC masih lagi request untuk dividen lah. Untuk Iqbal, untuk pengetahuan, associate market waktu ada dividen tu kita orang juga yang minta. Aizat yang minta. Aizat. Kau dengar bisa lah. Aizat dengan Abah yang minta. Kita orang minta. Kalau ada satu broker lagi, yang ada dividen pun, alamak langgar SL. Macam ni dia langgar SL lah. Sekejap tengah retrace. Biar dulu. Okay. Oh, Syah kata boleh counter buy ke? Syah nak buy ke? Situasi untuk buy. Okey, kalau Syah kata kalau kata nak buy, kena faham reason untuk buy. Letakkan entry buy dan letakkan stop loss kat mana. Sekarang associate market tak tahulah, kita tahu je Kita sekarang tak ambil tahulah. Associate market dah tak ambil tahu. Kita fokus pada apa yang kita orang buat lah sekarang. Nombor kata Tradefield. So nak compare Tradefield dengan exclusive. Ini nak kena cut loss dulu ni. Cikgu Afiq saya cut dulu Tak apa, nanti kita cari lagi. Dia naik pula je. Kalau macam ni nampak ni dia dah break trend line.
So dia buat kenaikan. Patutnya dekat sini tadi. Saya bagi hold lagi. Okey. Kita cari entry dekat area support ni. Ada signal je kita entry. Ini dah kerja cover loss lah nama dia ni. Lupa pula nak tutup. Sepatutnya breakout area resistance ni dekat lah. Okay, so nak cari area entry dekat area resistance. So ini adalah area resistance yang dia tak touch dari tadi. H1 pun tak breakout support lah. Baru ke 10. 10.5. Eksklusif. Buat masa ni kalau macam Iqbal, kalau tengok mana-mana iklan, saya rasa eksklusif market buat masa ni dah tak ada. Bukanlah tak ada, broker tu ada, tapi untuk tim yang servis broker eksklusif saya rasa tak ada. Okey. Ini masih boleh, siapa yang nak counter buy tadi masih boleh buy. TP dekat area resistance sini. H1 punya re-entry. H1 punya re-entry pun ada juga kat sini. So, area ni, re-entry H1. So, dia dah touch dekat area sini. So, next untuk re-entry dekat area sini. Ada 2 zone re-entry. Okay, dekat time frame H1 ada 2 zone re-entry. Satu dekat sini, tempat market breakout. Ataupun tempat support breakout kat sini. So, dah sampailah sekarang. So, lagi satu dekat sini. Ada 2. So, ini adalah zone untuk re-entry. So, dah sampai sini. Cari apa? Cari signal. Dah ada signal lah tu. Oh, belum. Ada signal. So, Iman, dah buka PC untuk student ke? Oh, PC untuk, maksudnya personal coaching untuk student. Saya dah buka untuk bulan Ogos ni sahaja. Tapi PC tu mahal lah, mahal. Masa eksklusif dulu pernah join. Masa eksklusif market dulu kalau Abah layer 100 slot. Lama dah tak nampak. Syahada yang Syah ada join ni ke? Saya punya PC bulan ni ke? Saya adalah open PC sebab ada orang minta open PC personal coaching. Saya adalah open untuk bulan ni sahaja kot. Saya nak fokus sebab nanti tim JST, saya rasa bulan ni pun tim JST pun dah sibuk. Ada macam-macam program. So saya tengah habiskan saya ada kelas mengajar. Baru-baru ni cerita sini lah. Baru-baru ni saya ada urusan dengan lawyer pasal tanah apa semua. So dekat pasal tanah, saya cek lawyer apa semua. So, urusan tu perlukan perbelanjaan lah. Asalnya nak cari tu sikit je. Tiba-tiba terus jadi banyak. Itu cerita dia sebab account loss. Sebentar saya sembang ni, saya entry kejap. Okay. So, bila account loss tu, so saya recovery, dia agak agak busy dah sikit, agak busy. Jadi kelas yang orang minta untuk PC pun saya tak dapat buat untuk minggu ni. Minggu ni pun saya tak dapat buat. So saya postpone, saya rasa 20 ataupun 21 hari bulan kot. Kalau siapa yang nak join PC lah. PC tu masuk personal coaching lah. Personal coaching tu berbayar. Dan secara tak langsung sebenarnya saya ambil yuran personal coaching tu untuk backup saya punya keperluan. Saya ada sekolah, saya ada madrasah dan madrasah yang nak dibangunkan. So kat situ ada keperluan sikit untuk sekolah. So dekat situlah saya cari income daripada trading untuk backup sekolah. Jadi alhamdulillah setakat ni tiap-tiap bulan tu untuk capai ke lebih kurang 5K USD capailah untuk pendapatan. Jadi tambah-tambahan lah kalau ada yang personal coaching saya buka untuk bulan ni sahaja, bulan 8 sahaja.
Selepas tu saya rasa dia tak buka kot. Sebab nak fokus benda lain. Saya nak habiskan saya punya kelas mengajar. Saya ada mengajar dekat Kuantan lagi. Mungkin saya akan pergi Ipoh lagi. Kemudian saya ada Negeri Sembilan. Ada beberapa tempat lah nak habiskan semua kelas. Lepas tu saya nak rehat lah. Saya nak rehat kejap. Saya akan rehat. Kita rehat kat sini lah. Rehat dekat live trade lah. Okay. Ada tinggal 3-4 kelas. Kemudian siapa yang join personal coaching tu. Dia tak ada personal coaching lah. Asalnya saya nak buat personal je. Sebab ada yang bayar 5,000 hari tu. 2 orang. So 2 orang ke 3 orang hari tu. So bila dah bayar, saya rasa saya tak buat personal lah. Saya rasa saya buat by group je. Group coaching je. So bila group coaching, jadi yuran tu murah lah sikit daripada 5,000 tu saya kurangkan lah. Tapi datang dengan group lah. So saya ingat daripada 5K tu saya kurangkan jadi 1,500 seorang. So maksimum untuk satu kelas 30. Tapi sekarang baru ada 10 orang. So kelas ni berjalan cuma 10 orang sahaja. 10 orang. Tu maksimum. Maksudnya 3 kali kelas je saya buat, lepas tu dah. Saya akan stop sampai bila tak tahulah. Sampai bila tak tahu. So fokus lepas kelas mengaji saya akan fokus dekat tim JS ni. PC saya buat 20 tu dekat Saya Berjaya, dekat saya tengah cari tempat dekat Dewan apa semua, dekat Saya Berjaya ataupun dekat Bangi. Tengok tempat nanti. Okay, so PC belajar tu direct dengan saya. Maksudnya PC tu dia akan PC 2 hari, kemudian akan continue dengan live dengan Zoom, continue sampai pandai lah. Maksudnya itu yuran sekali tu lifetime lah. Yuran sekali 1,500 sampai biasanya tengoklah sampai pandai lah belajar. Kan? Kerana saya kalau bila-bila nak refresh boleh refresh, bila-bila nak nak sama-sama cari setup, belajar cari setup. Pasal personal coaching. So personal ada hari saya berdekat Sifal Hilmi. Dekat Sifal Hilmi saya tak kenal lah. Sifal Hilmi siapa saya lost hari tu 6K. Saya lost hari tu 6K USD. Tapi alhamdulillah lost, kemudian recovery balik lah lepas recovery balik dalam 1 minggu lah. 1 minggu saya recovery balik. 6K juga koyak lah bhai. Koyak 6K loss dekat 20,000 lebih. Okay, market masih lagi menuju ke arah sini. Saya tunggu kat sini je. Ini adalah zone untuk saya cari peluang re-entry kalau ada lah. Selagi saya lost dalam masa lebih kurang seminggu juga kot. Saya kekal FTT. Dia macam ni, kalau satu perkara tu kan berbalik untuk kita teruskan, kita akan teruskan, betul tak? Dia cerita dia sebenarnya waktu PKP. Saya dulu waktu mula-mula trade, saya rasa macam okey lah, saya gaji pertama dekat mengajar madrasah RM400 je. Kemudian gaji saya naik-naik sampai RM800. Dan saya punya pelajaran dan saya punya nak cakap macam ni saya punya pemikiran saya paling tinggi saya boleh capai gaji kan kalau saya jadi guru dekat sekolah, dekat madrasah, saya buat tuition apa semua, paling tinggi saya boleh imagine saya punya gaji untuk basic 1,500. Okey. Kemudian saya target paling tinggi kalau saya jadi mudir madrasah, pengetua dekat madrasah, boleh pergi sampai 5,000 lah. Itu paling tinggi. Tapi untuk jadi mudir madrasah saya kena kerja dengan orang lain. Maksudnya madrasah tu milik orang lain, kemudian dia bayar gaji, dan untuk pengurusan tu bukanlah mudah. Bila saya jadi mudir, saya kena, maksudnya kalau madrasah tu ada 400-500 orang, saya kena handle dan pastikan semua pelajar boleh makan, dan saya kena cari dana kat luar. Saya boleh imagine benda tu saya kena buat.
Okey, jadi saya tak pernah ada satu imaginasi pun kan untuk saya capai income, personal income sampai 10,000, 20,000, saya tak pernah fikir ke arah tu. Okey, tapi bila saya start dengan trading, saya start dengan trading, asal saya start dengan trading ni pun sebab kena apa? Sebab kena scam. Kan saya ada sekolah madrasah kan, kemudian ada satu orang tu dia jumpa saya, dia kata boleh invest kat sini sekian sekian sekian. Investment tu kan yang saya tengok, saya invest lebih kurang 18K, RM18,000. Kemudian akaun tu dia jadi 30,000. Tapi last sekali duit tu dia bawa lari. Daripada situlah saya belajar trading. Bila merasa kena scam kan. Merasa pun kena scam. Siutlah orang scam duit marasah kot. Dia tahu duit marasah tu. Dia pergi scam duit marasah. Lepas tu daripada situlah saya belajar trading. Saya kenal dunia trading. Kebetulan saya punya kawan macam Pok Cik. Saya punya kawan satu marasah. Saya tanya dia apa semua. Kemudian dia pun buat projek emas masa tu. Saya pun kena tipu dengan projek emas. Kena tipu dengan projek emas dekat 300,000. Saya kena dekat scam emas tu belagak tak apa semua tu dekat 300,000 lebih hampir 400,000. Khazanah tak apa-apa tu. Semualah cerita dia. So saya kena tu dekat 300,000 terduduk. Sampai sekarang saya bayar hutang. Saya koyak minggu lepas sebab bayar hutang emas orang. Dia tahu saya ada duit, dia pergi minta. Masalah dia kenal saya punya family, wife saya, dia kenal, dia kata dia jumpa saya punya wife, saya punya family, dia cerita saya punya hutang. Dia cerita saya punya hutang, dia kata macam ni sampai saya kata ini kalau dia cerita habis ni bermakna dia boleh jadi tanggapan. Keluarga saya akan anggap, keluarga wife saya mungkin akan anggap saya ni sebelum kahwin dengan dia buat scam emas. So benda tu nama kot. Saya koyak saya bayar dekat dia dekat 20,000 kot. Saya bayar dekat dia dekat market tak inilah. Maaf lah Encik Rafiq. Saya memang tak nampak. Okey. Saya close dekat dia, maksudnya loss dekat dia je dekat 20,000. Saya bayar dia 20,000 dan dalam masa yang sama saya hutang lagi 400 gram. Dia minta 400 gram tu waktu saya hutang dia, emas 400 gram tu harga dia 1,4 something . Sekarang dia minta 400 gram tu dengan emas tulen dalam tangan, dia minta dengan harga semasa. Saya punya kalkulator tu jam kira. Kalkulator kepala-kepala kena jam. So daripada situ, maksudnya hutang emas banyak, hutang dengan marasah lagi. So daripada sinilah bila saya mula trading dekat marasah, saya start trading, rupa-rupanya saya rasa untuk dapatkan 1K USD ni sebulan ni sebenarnya boleh. Dengan cara yang betul. Sorry guys, saya tengah entry tak tengok market. Dia dah sampai zone untuk re-entry dah ni. So boleh cari setup. Sampai sini korang tengah cari setup sell je. Sementara saya sembang-sembang ni. Okay, abang kena juta. Pok Cik kena pun juta. Dia orang lagi lah legend. Dia orang lagi lah legend. Saya kena tu ratus ribu tak sampai juta je. Okay, so bila situasi dekat marasah saya trade, kemudian saya rasa bermakna saya boleh cipta income walaupun saya sekadar mengajar marasah, saya boleh cipta income sebulan, saya boleh cipta income RM5,000. Maknanya 1 QSD. Korang bayang umur 25, 26 dengan duduk saja-saja dapat 1 QSD, dah rasa macam besar sangat 1 QSD ni. Kan RM5,000, RM4,000, RM4,500 ni dah macam nanti Siti nampak saya tak buy dulu Okay, selagi tak ada saya tak sell, masih fokus buy lah. Sebab kalau tengok daripada si candle sini masih lagi berpihak pada sell. Saya abah pun masih wholesale. Orang macam mana tu? Cik Iman, datuk ke ketua kampung ke macam pandai demand je. Orang macam mana maksud dia? Orang apa tu? So dekat sini bila bila saya tengok boleh buat income.
Saya start trade Dow Jones tahun 2019 ataupun 2018. Baru saya fokus Dow Jones. Okay. Kemudian bila start daripada situlah saya mula trade, belajar-belajar sikit-sikit, kata-kata tangan, boleh trade. Kemudian saya boleh buat income 1K USD. Itu secara konsisten. Kemudian saya masa tu adalah fokus dengan currency apa semua, dengan stok apa semua. Tapi saya starting dengan indeks saya starting waktu tu adalah naik turun, kadang-kadang $800, kadang-kadang MC terus, kadang-kadang duit gaji pun habis. Duit gaji habis, tapi sebab masa tu bujang jaga marasah, so, tak apa, okey je. So bila situasi macam tu, saya macam inilah konsisten $800, 1K. Memang target sebulan 1K USD tu agak besar. RM4,000 kan, pergi ke RM5,000, bagi saya besar. Sampailah saya kenal indeks Dow Jones, saya belajar, saya masuk abah punya kelas, abah kata dia pernah trade indeks apa semua, saya join abah punya kelas. Saya adalah join berapa kelas, saya join, saya tengok dia orang punya live apa semua. Lepas tu faham tentang indeks Dow Jones tu apa, saya faham instrumen. Okey, dan saya ambil berat tentang kefahaman instrumen. Sebelum ni saya trade tapi saya tak faham instrumen yang saya trade. Saya tengok ke teknikal je. So bila kita faham instrumen yang kita trade, barulah kita tahu value instrumen tu apa yang sepatutnya kita buat berkenaan dengan instrumen. Bila kita faham instrumen, bermakna kita tahu kalau jadi sekian-sekian dalam market ataupun dalam pasaran, instrumen yang kita trade tu akan jadi apa. Kalau sekian-sekian terjadinya perkara ataupun misal kata bencana alam terjadi, so instrumen tu akan jadi apa. Kalau kita faham instrumen ni, maksudnya kita faham instrumen Dow Jones, kita faham instrumen ni bermakna kita tahu bulan Ramadan akan, contohnya, sebab kita faham instrumen punya pasal, kan? Bulan Ramadan, ada perang. So instrumen ni akan jadi apa? Dia jadi macam tu, sebab faham instrumen. So daripada situlah kefahaman instrumen, saya punya income daripada 1K, kemudian dia boleh jadi ke 2K. Tiba-tiba saya boleh capai sampai RM10,000 sebulan. Itu kira luar daripada saya punya aspek. Maksudnya saya belajar sampai darjah 6, kemudian saya pergi masuk tahfiz, kemudian saya ambil sijil saya ambil sijil syahadah apa semua. Kemudian adalah, tapi peringkat untuk mencapai seorang yang ada gaji 10,000, seorang yang ada gaji 20,000, seorang yang ada gaji 30,000, saya tak pernah imagine untuk sampai ke arah tu. Tapi bila saya faham instrumen indeks, kan, saya faham tentang Dow Jones, kemudian saya trade Dow Jones, rupa-rupanya dia boleh pergi sampai 10,000. Itu tak secara konsisten lah. Tapi apa yang starting saya buat, rupa-rupanya selama ni saya trade dekat instrumen currency apa semua, kita tengok untuk dapat 100 pip dalam masa berapa, lebih kurang kadang 100 pip, 200 pip. Nak cari 300 pip dalam masa 3 hari. Kadang seminggu baru dapat 500 pip. Tapi dengan indeks Dow Jones, saya pernah buat rekod, saya pinjam tak silap saya dengan Pok Cik kot masa tu. Dengan Pok Cik ke dengan siapa? Waktu tu pertama sekali saya trade indeks Dow Jones dekat broker LCG. Abah juga yang buat broker LCG. Saya trade broker LCG. Waktu tu saya tak ingat ekor berapa dolar. Tapi dalam masa berapa minit je, dia terus jadi 900,000. Lepas tu Aircon $10 terus grow jadi $1,000. Aircon $50 jadi $1,000. Dia macam mudah sangat. So dekat sini itu yang menyebabkan saya fikir, instrumen ni macam mana dia boleh gila-gila punya jalan macam ni. Jadi dekat situlah kaji dia kat mana, potensi dia kat mana. So daripada starting dengan indeks Dow Jones, saya kaji semua indeks. Kalau siapa yang join saya ada channel sendiri, personal channel. Siapa join saya punya personal channel tu, dekat dalam channel tu, indeks Hang Seng pun saya trade, indeks Jepun pun saya trade, indeks Euro pun saya trade. Untuk pengetahuan korang, insyaAllah dalam masa nanti selesai saya punya urusan kelas saya apa semua, waktu Euro Open mungkin saya akan buat live trade untuk indeks Euro ataupun indeks DAX. Kalau ada masa lah. Saya akan buat live trade untuk indeks DAX. Okay, untuk indeks DAX, saya pun ada trade untuk semua indeks. Saya boleh kata semua indeks saya tibai lah.
Dan siapa yang follow saya punya Facebook daripada tahun 2019 akan tengok macam mana saya hari-hari buat withdraw. Withdraw kali pertama, kali kedua, sehari 4 kali withdraw, sehari 5 kali withdraw, sehari 6 kali withdraw. Maksimum saya pernah withdraw satu hari 15 kali withdraw dengan kefahaman SNR je dalam indeks Dow Jones. Dalam indeks Dow Jones kan, dengan kefahaman SNR yang sangat simple, saya boleh withdraw 15 kali. Maksudnya $80, 100 total jadi $1,000. So, daripada sinilah saya kenal instrumen, kemudian saya kenal indeks, dan saya tak jangka income saya pernah cecah. Saya tak bagi tahulah berapa, tapi zakat saya wajib keluarkan RM1,000. Lebih RM1,000. Saya terpaksa wajib keluarkan zakat sebab kita dalam trading ni sebenarnya kita berniaga. Betul tak? Bila kita berniaga, kita wajib keluarkan zakat. So bila kita wajib keluarkan zakat, saya kira-kira, capai akhirnya zakat saya RM1,000. Jadi zakat yang saya capai tu RM1,000. Korang kira lah, RM1,000 tu adalah 2.5%. Zakat perlu dibayar 2.5% daripada keseluruhan pendapatan kita. Kalau kita dapat zakat banyak tu, 2.5% kena ambil untuk bayar zakat. Jadi income saya, bukanlah income, hasil trading saya pernah capai sebulan sebanyak tu, kena wajib zakat. So saya keluarkan zakat tiap-tiap bulan lah. Tiap-tiap bulan ada income, saya bayar zakat. Saya tak letakkan zakat tetap overall, sebabnya ada bulan keperluan lebih, ada bulan keperluan kurang. Jadi bulan tu dapat lebih, bermakna zakat saya kena keluarkan lebih. So macam itulah. So akhirnya macam itulah. Bila tak jangka, rupa-rupanya saya boleh pergi lebih daripada RM10,000 setiap bulan. RM10,000 setiap bulan saya boleh pergi untuk maksudnya sebagai income. Jadi bila lagi satu, dia macam ni tau. Dalam trading ataupun dalam hasil usaha korang, dalam perniagaan, korang kena ada satu rasa untuk capai matlamat ke arah income yang konsisten berapa. Kalau situasi korang sekarang, korang rasa macam, aku nak boleh ke dapat RM10,000? Dia akan susah untuk capai RM10,000 tu. Korang trading kadang RM5,000, dah rasa puas hati. Kemudian rasa macam nak tambah, tambahlah lagi, nak RM5,000, cubalah dapat RM10,000. Korang cuba-cuba, tiba-tiba dia drop balik. Bila korang ada satu perasaan yang rasa mustahil untuk capai ke arah RM10,000, dia akan jadi susah untuk capai. Faham tak? Jadi korang kena ada satu rasa ataupun satu pemikiran yang korang letak kat mindset, korang mesti boleh capai. Okey, untuk orang yang boleh capai income sebanyak lebih daripada RM100,000, RM50,000 ataupun profit korang boleh rasa income ataupun profit korang capai ke RM30,000, RM40,000 contohnya kan. Dia kena melalui apa? Dia kena melalui korang rasa biasa dengan profit $1,000. Betul tak? Kau rasa $1,000 biasa, $1,000 biasa, $1,000 biasa. Kerap sangat. So korang bila dah biasa, benda tu korang boleh tingkatkan 1.5K, $2,000. Benda itulah yang saya buat. Yang saya buat hari-hari lah. Saya buat banyak kali. Mula saya train saya punya konsisten dalam withdraw. Saya train daripada $10. 10 withdraw. Profit $10 withdraw. Profit $10 withdraw. Kerap sangat berlaku withdraw sampai saya rasa benda tu dah jadi kebiasaan. So bila profit withdraw banyak kali. So dekat situ saya tingkatkan daripada $50 jadi $100. Lama-lama saya biasa withdraw $500. Bermakna saya start mula trading je, saya dah tahu, $500 ni boleh capai ni. Ada yang macam tu. $500 ni boleh capai ni. $600 boleh capai. Dia bermain dalam area tu. Bila dah biasa, kemudian kita bayar zakat apa semua, dah biasa, kemudian ada peningkatan, kita dah boleh rasa, $1,000 ni boleh capai ni. Nah, dia akan ada masa-masa dia. Kalau selagi mana kita rasa mustahil untuk dicapai, dia akan susah untuk capai. Kalau capai pun dia akan jadi terkejut. Saya ada beberapa student, dan saya pun ada student yang ni, dia kalau profit, dia pernah profit $3,000. Dia follow saya punya kelas, kemudian kita orang buat live apa semua, saya ajar apa semua, kat sini buy, rupanya dia tekan lot besar. Dia duit taklah banyak, dia ada kumpul duit. Kemudian dia try lah deposit. Saya try lah deposit $1,000. Kemudian dia tekan entry.
gaji bulanan dia adalah sebanyak RM1,500. Gaji bulanan dia RM1,500. So dia kumpul duit dia, punya jimat, dan kemudian dia cuba deposit lebih kurang 4,300, 4,400 something lah, 1K USD. Dia follow entry, dia tengok. Dia punya akaun dah profit 5K. Kemudian dia rasa macam 500 ke 5K. Dia pegang, dia kira nombor tu kosong tu banyak kali. Dia kira 5K USD. 5K USD. Lepas tu dia cakap, cikgu, saya punya akaun ni 5K USD ke? Saya suruh tunjuk dia punya akaun. Betul, 5K USD. 5K USD, tangan dia terus geletar. Tangan dia terus geletar. 5K USD. Dia dah kira dah. Otak dia dah kira dalam RM lah. 5K USD dekat 20,000 ni cikgu. Jadi dia jadi apa? Dia tak pernah capai tahap tu dan dia rasa mustahil. Bila dia capai, dia jadi macam tu. Dia rasa macam mustahil untuk capai, tapi tiba-tiba dia capai ke arah tu, dia jadi culture shock. Kan? Dia tak percaya. Dia nak close, dia tak berani nak close. Macam nak close? Saya dia tak tahu nak buat apa. Dan sekali saya kata bagi password, saya closekan. Close jadi 4.8. Lambat sikit lah close, jadi 4.8. So, bila keyakinan dia dapat $5,000 tu, dia rasa dia boleh capai, rupanya trading ni boleh capai $5,000. Jadi bila dia boleh capai tahap tu, secara tak langsung dia biasa untuk capai $500. Jadi dia konsisten dia, $300, $400 dia withdraw. $300, $400 dia withdraw. Sebab dia faham. Jadi untuk korang capai kebiasaan untuk make profit sehingga $1,000 sehari, $2,000 sebulan, $3,000 sebulan, tak lain tak bukan korang kena cari ilmu sungguh-sungguh. Korang kena cari ilmu betul-betul, ilmu tentang teknikal, ilmu tentang fundamental. Korang cari ilmu sungguh-sungguh. Kemudian korang biasakan dulu dengan akaun dengan konsisten. Withdraw konsisten, withdraw. Kemudian besarkan capital. Korang withdraw dah banyak kali withdraw dah biasa, besarkan capital. Sampai satu tahap, kalau korang capai profit 1K, memang korang rasa macam first time dapat 1K tu rasa macam besar betul. Korang akan close cepat-cepat 1K. Tak apa, korang withdraw. Lepas tu buat lagi perlahan-lahan, dapat 1K withdraw. Biasakan 1K withdraw. Lama-lama korang akan jadi biasa 1K. Korang akan target, dah entry banyak ni, sampai sini, dah 1K. Korang akan jadi biasa benda tu. Benda tu biasa je. Bila jadi biasa, dah kerap sangat, dia akan boleh pergi next level. Dia tak ada getar-getar dah. Korang rasa macam 1K, biasa kalau dapat 1K USD, korang cepat-cepat tutup. Ni 1K USD, korang boleh relax lagi. Korang boleh tengok, kat sini boleh lagi ni nak hold, jadi 2K. Dia jadi, situasi akan jadi macam tu. Okey Adi. So itulah cerita dia. Daripada saya punya income yang ni dah ada signal ni. Saya tengok dah ada signal ada kat M5. So try masuk. Kau Cikgu Afiq ni saya lostkan ni. So kat stop lah dekat atas ni. Dekat atas signal cell ni. Cuma trend belum breakout lah. Trend belum breakout lagi, tapi dah ada signal. So boleh letak sell, stop lah dekat atas. Boleh masuk sekarang, masuk sekarang. Tak apa, naik dulu sih betul. Naik balik. Dah nak profit 100% dah tadi akaun ni. Baru nak bangga sekejap kan. Masuk. Alamak. Dia tak breakout support lah pula. Tak apa. Okay. Apa yang Iqbal cakap tu saya rasa dia pun dah pernah low besar kan. Iqbal dah pernah low besar. Ya, momentum buy macam agak kuat lagi. Betul-betul. Saya tengok H1. Dia nak break ni Kalau ada break ni potensi lah naik lagi. Kalau ada breakout kalau dia breakout momentum sell ni ataupun bearish engulfing ni, so potensi lah dia naik lagi. Macam apa yang saya cakap tadi, masih ada zone untuk dia naik. Zone potensi dia naik sampai ke resistance ni lah. Ataupun ikut line chart ni kat sini. Ini adalah zone yang potensi dia naik. Dia tak touch lagi. Dia touch lah. Dah touch dah zone tu, tapi baru kali pertama touch. Zone ni dia dah touch dah. Tengok dekat H4 kejap.
Dekat H4 pun dia dah touch. Dia dah touch lah zone tu. Kali pertama, kali kedua. Zone untuk re-entry. Zone kat sini. Ini adalah sabuk bukan resistant. Kemudian ini adalah resistant. Dua zone ni lah. Zone untuk re-entry sebenarnya. Untuk cari re-entry. Tapi dia dah touch dah tu. So saya consider mungkin esok kot baru market boleh buat penurunan. Boleh. Kita cut dulu. Esok kita cari lagi. Tak ada signal lagi kat sini. So macam itulah cerita. Itulah saya punya cerita. Lots posin. Lots posin. Akaun orang. Kan. Tapi tak apa. Setup nilai indeks sentiasa ada. Saya pernah macam semalam bulan lepas saya lost dekat 6k USD. Dia isu dia sebenarnya adalah macam ni. Isu dia adalah tekanan. Saya tekanan orang minta hutang dia pergi dekat family wife saya. Kalau family wife saya tahu detail, saya rasa pening nak jawab. Sebab dia cerita dia family wife saya ni orang amanah. Dia orang amanah. So dia adalah orang besar lah. Kalau dia Dr. Zul. Siapa yang pernah siapa kenal Dr. Zul yang pernah jadi doktor Menteri Kesihatan waktu PH pegang kerajaan, itu wife saya punya pakcik. Dia ni orang mana? So dia pergi dekat ni, dia cerita detail. Dia cerita dia bagi tahu, dia cerita, dia bagi tekanan dekat saya. Sebab kalau ikutkan dia invest sebenarnya. Saya dia tak nak ambil invest, dia datang lepas tu dia invest. So bila dia invest, banyaklah dia invest. Dekat duit je dekat 30k. Saya dah bayar dah duit dia 10k. Kemudian emas 400 gram. Saya tak tahu apa dia terdesak. Tapi saya tak tahulah macam mana dia tahu saya ada duit. Itu masalah. Saya kalau asal buat profit je, tiba-tiba ada orang PM. Ustaz ni kata, Ustaz, mana saya punya duit? Dia bagi tekanan. So tekanan yang dia bagi tu menyebabkan saya kata, tak apa, aku settlekan kau punya 20k, kau punya cash. Saya settlekan 20k tu, saya penat tau, saya penat. Kemudian saya perlukan 15k duit sekolah. So total tu ada 35k. So 35k ni saya kata tak apalah, aku buat trade lah. Dia trade dalam keadaan emosi. Bila emosi punya trade ni, dia tekan mulai macam lah. So saya lost 8k ringgit duit simpanan. 8k ni saya dah janji dengan wife lah. 8k ni kita beli emas apa semua, buat saving, buat aset lah. So dekat sini 8k loss. Bila 8k loss, saya cari duit lain pula. Pon loss juga. Lepas tu jadi pening. Saya jadi pening je lah. So bila jadi pening, saya kena buat kerja lain. Saya buat kerja lain, saya pergi mengaji. Ada kelas mengaji yang sebenarnya saya ingat nak cancelkan bulan ni. Saya fikir saya nak fokus kat trade lah, saya nak fokus dengan tim GST apa semua. Saya nak fokus kat situ. Tapi dia punya tekanan tu saya rasa macam, tak boleh go. Saya kena pergi. Saya buka balik kelas mengaji yang saya cancel tu. Pergi kelas mengaji kat sana, pergi kelas mengaji kat sini. Saya ada jumpa dalam kelas mengaji tu, adalah beberapa orang yang jutawan. Saya tanya dengan dia orang, "Bang, abang jadi naik balik momentum." dia balas balik. Saya adalah tanya dengan orang jutawan. Satu orang yang jutawan tu, dekat sebelum dia jadi jutawan, dia kata tak pernah satu hari dalam hidup dia tanpa susah. Dia kata rupa-rupanya susah tu adalah keperluan untuk kita jadi lebih bagus daripada kita sekarang. Susah tu. Dia kalau korang dalam macam korang punya episod cerita korang, senang je, lepas tu mati. Dia takkan jadi macam tu. Dia bagi tahu saya macam tu. Episod dia kata, saya cerita masalah saya macam loss saya cover lah. Dia kata episod apa yang ustaz, apa yang cikgu punya episod ni kan, kesusahan cikgu punya episod ni, dia berlaku pada saya sebelum saya jadi jutawan setiap hari. Saya baru rasa macam 1 minggu, 2 sebulan macam tu kan, dia punya stres, tapi dia berlaku dekat dia hari-hari. Dia kata kalau kesusahan tu terjadi dekat kita, bermakna itu adalah tangga baru untuk kita jadi lebih baik daripada sebelum ni. So kena hadap je benda tu dan selesaikan. Hadap, selesaikan. Dia memang kadang kita ada momentum. Saya rasai benda tu sebab saya rasa dah terlalu selesa. Saya selesa, 10k. Saya tahu 10k USD, 10k, sorry.
Ni bukan terlepas bukan 10k USD. Saya rasa macam 5k USD ni setiap bulan boleh capai. Jadi relax je lah macam tu. 5k 4k USD boleh capai. Relax. Dia terlalu relax. Saya rasa terlalu selesa. Sampai saya rasa tak ada orang bagi tekanan. Jadi bila ada orang bagi tekanan, rupa-rupanya kita tak boleh selesa lagi dengan keadaan tu. Faham tak? Jadi memang betul. Macam pernah Aizat pun pernah cakap, kalau kita terlalu selesa, kita bekerja, tapi kita terlalu selesa, kita rasa macam okey, masuk gaji tiap bulan, kan? Tak ada sakit, tak ada apa-apa ujian lah, kan? Korang tak ada rasa nak struggle, tak ada rasa macam nak push diri korang untuk untuk lebih maju dengan keadaan sekarang. Dia selesa, maknanya something wrong lah, ada masalah. So dekat sini lah saya rasa bila kena tekan macam ni, rupa-rupanya 4k USD dia bukanlah satu benda yang cukup je, sebab saya punya plan adalah nak bina Marasa dengan kapasiti 1.3 juta, 1. berapa juta punya Marasa. Tapi rupa-rupanya kalau dalam keadaan saya nak capai juta tu, tapi dengan keadaan saya selesa macam ni, bermakna dia susah untuk pergi ke arah tu. Jadi sebab itulah ada sikit tekanan, dan tekanan tu secara tak langsung dia menyedarkan kita dan menyebabkan kita tambah untuk cari ilmu lebih lagi, kita tambah untuk jaga-jaga lagi, kita punya money management kita lebih jaga lagi. Jadi itu adalah benda-benda yang saya belajar lah. Saya belajar daripada orang. Sebatang dia balik. Layer dah layer tadi kan. Ini pun adalah benda-benda yang menyebabkan saya kerap withdraw. Profit, withdraw. Profit, withdraw. Profit, withdraw. Kalau tadi profit tadi hampir 100% withdraw, kan? Bermakna kita punya lot tu akan terjaga. Oh, Syah Kedah dia bagi signal tu, boleh sell ke? Dah ada ciri-ciri sell pun dah ada. Boleh nak sell. Break trend line ni, ini dah ada signal nak sell. Stop loss sama dekat atas resistance. Okey, Sani Takwi. Okey, insyaAllah saya ingat itu je lah saya punya sharing hari ni, nak pukul 11 dah. Okey, sorry dah siapa yang masih wholesale tu. Saya ada bagi zone SL yang paling sepatutnya letak SL yang paling kecil-kecil supaya mengelak benda-benda macam ni lah. Market retracement dia pergi jauh retrace. Okey, apa pun terima kasih yang join live malam ni. Ada apa-apa soalan ke yang nak ditanyakan setakat ni? Oh, okey daripada tadi 150 orang tak berganjak. Okey. Okey, itu saja. Okey, insyaAllah. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa esok kisahnya. Esok Abah akan Abah akan take over untuk live trade esok. Okey, ready awal pukul 9 insyaAllah kita ready. Okey, sama-sama doa. Kita sama-sama doa. Saya rasa kalau korang ada ilmu yang betul, cara yang betul, insyaAllah boleh berjaya. InsyaAllah siapa-siapa boleh berjaya, dan lebihkan usaha. Dan ingat, kalau korang tengah susah sekarang, bermakna korang mungkin berada di jalan yang betul untuk korang berjaya. Cuma korang betulkan keadaan je, insyaAllah. Okey, jadi itu sajalah daripada saya apa yang saya boleh sampaikan, yang saya boleh sharing. Kemudian kalau siapa yang nak belajar lebih detail untuk SNR apa semua, boleh PM je lah, PM dekat Telegram apa semua. Bantulah saya untuk trade dekat ni. Okay, insyaAllah doa kami semua benar rezeki dengan forex. Ni bukan forex ni. Ni indeks sahar ni indeks. Dia bukan forex. Forex tu lain. Forex lain. Forex dia currency, ni indeks. Okay, terima kasih Aunty Siti. Okay semua. Okay, terima kasih semua. Okay, daripada sini dulu. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yang terus Okay, sama-sama.